Tamatlah pembentangan, kita pergi kepada al-fawaid. Oleh kerana faedah dia bagi dua, kita sebut. Faedah yang pertama, al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut ilmu pendidikan, apa yang kita dapat? Yang pertama, innal munafiqina ashabu ghadarin wa khiyanah. Kita kena munafik. Orang munafik, iaitulah orang penipu dan pengkhianat. Ghadar ni maknanya tak lekat janji. Itu sifat munafik. Dalilnya ayat ni. Ayat 15 ni. Walaqad kanu ahadullaha min qabl. Mereka dah janji dengan Allah akan bersama dengan Islam, tak lari juga. Tak usah buat janjilah. Kalau setakat akuan bersumpah je, kalau tak ada akidah, tak ada keimanan, mereka akan lari. Kadang-kadang orang yang ada akidah, dia panggil dua akidah. Akidah satu dia panggil akidah keimanan kepada Allah, satu kumpulan. Satu lagi dia panggil akidah perjuangan, prinsip perjuangan. Yang ni pun tak lari juga. Walaupun dia duduk atas ajaran komunis sekalipun, kapitalis, tapi kalau dia memang dia pejuang, dia tak akan lari. Yang kita bimbang ni, hak lari ni, hak pasal ni tidak ada agenda besar dalam hidup dia. Itu takut. Baik. Maka Allah Ta'ala gambarkan sifat munafikin, walaupun mereka dah berjanji dengan Allah, tapi tetap apa dia? Tetap lari juga. Tapi orang cerdik tak lari begitu. Lari dengan cara mari minta izin. Rasulullah, isteri saya cukup bulan dah, tak ada orang nak. Boleh jadi. Yang penting dia cari sejuta alasan. Ya Rasulullah, unta saya nak beranak, macam mana? Nabi kata balik. Orang ni kalau duduk sini buat menyusah aku ni. Kata orang buat habiskan berasnya. Contohlah, ini kata kita, Nabi tak nak beras, tuan-tuan. Jangan main. Yang kedua, qul lan yanfa'akumul firar in farartum minal mauti awil qatli. Dan ayat apa kita? Ayat 16. Allah kata tak ada faedah. Mulari tak ada faedah. Fihi isyaratun ila annal umur muqaddarah. Ayat ini mengajarkan kepada kita segala perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata, mu dapatlah. Tak payah, walaupun sejuta orang nak sekat, tak boleh. Allah kata, mu tak boleh. Sejuta orang usaha nak dapat, tak ada. Tuhan tak tulis. Itu dia panggil al-umur muqaddaratun. Segala perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena usaha mencari takdir mana yang Tuhan takdirkan. Tak boleh berhenti ikhtiar, tak boleh. Salah itu. Aku tak mau kerja dah. Kenapa? Takdir Tuhan tak tahu. Rezeki aku dapat. Itu jangan kacau lah macam tu. Kita kena usaha. Yang apa ni yang Tuhan takdir dapat, yang Tuhan tak takdir tak dapat. Yang ketiga, ayat yang sama. Qul lan yanfa'akumul firar ila akhir ayat itu. Ayat ini memberi mendidik jiwa orang mukmin dengan satu akhlak istid'afil hayah, supaya memandang lemah kepada ketomakan kehidupan dunia. Jangan duk tomok sangat ke dunia ni. Kita pandang dunia tu lekeh. Tahu tak? Pandang dunia tu sebagai benda yang lekeh, benda yang kecil ya. Sekejap ya, kalau senang pun mati. Habis yang berpanjangan, yang berterusannya apa dia? Syurga. Kita nak yang sekejap kan yang lama? Nak yang lama, takwalah kepada Allah. Itu maksud dia. Yang keempat, dalam ayat yang sama lagi, yubayyin annal asbab kullaha la tughni 'anil 'abdi idza aradallahu bisu. Mengambil langkah-langkah, sebab-sebab tidak terlepas daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kata seorang pendakwah, apabila dia kena disahkan positif COVID, peringkat awal dulu belum ada vaksin apa lagi,
Dia disahkan positif qawi, dia pun tulis kata-kata yang menyentuh perasaan. Dia kata la ghanil qadar al-hazar minal qadar. Kita ber-SOP lah banyak mana pun. Kalau Allah kata kena, kena. Gitulah kita ni kena terima hakikat. Aku jaga SOP molek lah. Tak bersalam dengan orang, tak duduk dekat orang, pakai mask dekat 3 lapis. KP kata pakai 2 lapis, kita pakai 3. Tapi kalau COVID nak masuk, masuk ya dia. Mana kita kena faham bahawa al-asbab, memang kita kena cari sebab keselamatan, langkah keselamatan SOP kena buat. Tapi kita kena ingat satu lagi perkara, kalau Tuhan nak kena, kena. Habis tak payah buat langkah. Itu usaha. Kena ada. Kalau tak ada usaha langsung, tak boleh. Yang kelima, ayat yang sama lagi. Qul man dhalladhi ya'simukum minallah. Ayat ini hasun ala ta'alluqil insan. Siapa yang boleh menjaga kamu daripada Allah? Ayat ini menggalakkan kita supaya letakkan pergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebab segala perkara itu di bawah kuasa Allah. Bukan kuasa wali, bukan kuasa tuk ni, tak ada. Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia kata kita baca ayat Quran juga, ayat Quran tapi pergantungan kita. Kenapa pergi panggil makhluk Tuhan tu? Panggil Allah lah. Itulah bila kita nak tidur, kita baca ayatul kursi. Bila kita nak tidur, kita kena baca ayat kursi. Ayat kursi ni ayat tauhid. Bukannya baca ayat lepas tu pergi panggil jin pengawal-pengawal lah. Kontra. Hak Nabi ajar yang sunnahnya macam ni, kita pergi ajarnya macam ni. Jadi orang percaya yang kita, sebab pulangan dunia tu besar. Ini ingat baik. Yang keenam, sekali lagi kita ayat yang sama juga, qul man dzalladzi ya'simukum minallah. Ayat ini juga mengajar kepada kita bahawa musibah itu bukan dalam ni dia takut mati je. Musibah itu semua sekali. Ada katanya musibah adalah harta. Ada ketika musibah Allah Ta'ala bagi itu pada al-irdi, kehormatan diri, dicela oleh orang, dicerca, dimaki, dituduh macam-macam oleh orang. Ada juga ujian itu di tubuh badan kita. Sakit, macam-macam. Maka kita mengatakan bahawa musibah Allah Ta'ala nak timpa itu pelbagai. Semua jenis masuk belaka. Tamaklah kita dari sudut pendidikan. Kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiahnya pula, kita ambil ayat kita nombor 7. Ayat yang pertama kita baca tadi. Wa idh yaqulul munafiqun. Ketika berkata para munafikin kepada sahabat Nabi dalam peperangan Ahzab, kata di ulama, hadhihi adatul munafiq inda syiddati wal mihnah. Kebiasaannya orang munafik ini ketika mari ujian, mereka tidak akan sabat. Mereka tidak ada pendirian. La yasbut imanuhu. Iman dia tak ada. Mereka tak tengok satu benda dengan akal yang baik. Tapi dia kira nak lompat, nak lari untuk selamat je ke mana-mana pun. Itu dia panggil orang. Allah Ta'ala bagi ujian, nak tengok siapa yang betul-betul. Wala ya'lamannallahu allazina sadaqu. Allah Ta'ala nak tengok siapa yang betul-betul benar janji dengan Allah. Wala ya'lamul kadzibin. Tuhan nak tengok siapa yang bohong. Jadi kumpulan pembohong besar atas dunia ni, nama dia munafik. Yang ke-8, wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Puak-puak munafik mari attack. Puak-puak Yathrib. Hijau munafik irjah ni nak goyah. Nak goyangkan pendirian orang-orang yang beriman. Mari. Tak saya ikut Muhammad tu. Kita kalah hari ni. 10,000 tu.
balik. Membalik selamat. Jadi ada orang yang lemah iman, baliklah senyap-senyap, menyusu balik. Takut mati. Ini takut mati. Jadi puak munafik ini kerja dia suruh berduduk kecek. Kelantan kata kecek. Ataupun pergi asap orang supaya balik, supaya lari meninggalkan perjuangan. Dan yang satu lagi, dia tak akan guna nama Islami, tak guna. Dia akan guna nama Yathrib. Dalam hadis Nabi kata apa? Yaquluna Yathrib wahyal Madinatu. Hadis ni dalam Bukhari Muslim. Yaquluna Yathrib. Puak-puak tu dia panggil Yathrib. Nabi kata wahyal Madinah. Bukan Yathrib, aku dah tukar nama kepada Tabah ataupun Madinah. Ni tuan-tuan tengok dalam buku Madinah Munawwarah ini, kita sudah sebut nama-nama Madinah. Di antara bandar yang banyak nama, Madinah. Banyak nama dia. Dan satu lagi nama Mekah. Dalam buku Mekah pun saya sebut nama Mekah banyak juga. Sebab apa? Sebab setiap nama yang banyak itu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Tuan-tuan kena ingat dalam Madinah Munawwarah kelebihan dan sejarah ni. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata apa? Sabda Nabi SAW itu yaqulun. Siapa dia yaqulun itu? Yakni anna ba'dhan nas minal munafiqin. Puak-puak munafik mereka tak namakan Madinah, mengekalkan nama asal dia Yathrib. Nabi nama Madinah. Mana dalam Quran ni bila ada sebut Yathrib, itu bukan nama, hikayatun anil munafiqin. Sebab tu dia kata wa qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Berkata sekumpulan daripada mereka. Siapa dia? Mereka tu munafik. Puak-puak Yathrib. Dia tak mahu guna nama yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan dianya supaya nak irjaf. Irjah ni mana nak goyangkan Madinah. Kita ni orang Madinah lah. Dia panggil qabilah, asabiyah, qabaliyah. Mana asabiyah dari sudut qabilah. Bangkit asal. Kita ni orang sini ni. Jangan duk main-main. Jadi pokok munafik ini apa dia? Sibuk nak tipu orang. Yang ke-9 tadi ni. 9 termasuk dah sana. Letak nombor balik. Makna yang ke-8, puak-puak munafik ini suka irjaf, suka goyahkan pendirian umat Islam. Suka goyahkan pendirian Islam dengan apa? Dengan bangkit asal, nama Yathrib pun tak mau guna dan macam-macam lagi lah. Tujuan dianya supaya lari daripada Islam. Yang ke-9 wa yasta'zinu fariqum minhum. Jadi orang munafik ini dia cerdik, dia main psikologi, dia main diplomasi. Dia tak lari senyap-senyap gitu. Dia mari jumpa Nabi minta izin. Dia mari jumpa Nabi minta izin. Rasulullah minta maaf lah. Saya awal lagi ni keluar ni bersama Nabi, tapi dapat maklumat pula isteri sakit. Rumah kita aurah, tak ada orang jaga, minta izin nak balik. Mana orang bijak lah main diplomasi. Dan ramai juga orang macam ni. Kalau jumpa dengan kita ni, Allah bercakap baik ya. Tapi bila kita ajak belajar ke, lari, tak mau. Na'udzubillah. Kita tak kata munafik tu. Maknanya cara bercakap tu bijak. Yang terakhir sekali, para jemaah sekalian, Allah kata apa? Walaqad kanu ahadullah. Mereka dah janji dengan Allah, tapi batal perjanjian. Kata dia ulama tadabbur, anna kullaman naqadal ahda fa fihi syabahun minal munafiqin. Siapa dia berjanji, dia batal perjanjian, orang ni ada persamaannya dengan sifat munafikin. Karena itu sebut dalam hadis yang sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Nabi kata ada 4 sifat
Kalau ada 4 sifat dalam dirimu, maka kamu munafik tulen. Munafik apa? Munafik tulen. Apa dia? Iza haddatsa kadzaba. Bila bercakap, bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila janji, tak tunai janji. Wa iza ahada ghadar. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina khana. Bila diberi jawatan, diberi amanah tanggungjawab, dia khianat. Wa iza ahada ghadar. Bila dia buat satu perjanjian, dia tipu. Maka Nabi SAW kata, ini sifat munafik. Munafik amali. Tuan-tuan kena faham, munafik tu ada 2 kategori. Satu dia panggil munafik i'tiqadi, kafir terus. Ini kafir tulen. Maknanya dia bermuka-muka ya. Mulut kata beriman tapi hati kafir. Ini berat ni. Yang kedua ni, ini ramai. Termasuklah di kalangan, na'udzubillah, mungkin kata orang berlega di sekitar kita ni. Ni, 4 sifat dia. Wa iza haddatsa kadzaba. Bercakap bohong, janji tak tunai, diberi tugasan amanah khianat. Ahad mana buat perjanjian. Ghadar, dia akan tipu. Baiklah para jemaah sekalian, 10 pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat 12 hingga 17. Itu dia panggil peranan munafik dalam memecah belahkan kestabilan umat Islam di dalam peperangan Ahzab, dan mana-mana peperangan pemunafik itulah perangan dia. Cuma fokus kita di sini dalam peperangan Ahzab. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 18. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum, dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.